أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Remaja 17 tahun lahir anak luar nikah. Lihatlah, remaja pada zaman sekarang ini memandang isu pergaulan bebas ini sebagai satu isu yang normal dan remeh. Jadi kesedaran diletakkan di dalam diri masing-masing, baik lelaki ataupun perempuan, sehingga sanggup menjual maruah masing-masing. Apakah remaja-remaja yang terlibat dalam kes pergaulan bebas ini mengetahui apakah itu pergaulan bebas serta kesan-kesan negatif yang bakal mereka alami? Definisi pergaulan bebas ini ialah suatu perilaku yang menyimpang daripada hukum agama serta berlawanan dengan batas-batas kewajipan. Dalam erti kata lain, dua jantina yang berlawanan melakukan hubungan yang melampaui batas serta melanggar hukum agama sehingga menyebabkan timbulnya kesan-kesan negatif. Oleh itu, apakah isu-isu serta fakta-fakta yang terlibat di dalam isu pergaulan bebas ini? Pergaulan bebas. Isu ini telah lama berumah dalam masyarakat kita. Persoalannya, golongan manakah yang lebih cenderung terhadap isu ini? Isu ini lebih cenderung kepada remaja, iaitu mereka yang berusia 15 hingga 25 tahun. Itu dari segi kecenderungan umur. Bagaimana pula dari segi jantina? Jantina manakah yang lebih cenderung terhadap isu ini? Berdasarkan kajian yang telah kami buat melalui Google Form dan telah diedarkan pada platform-platform media sosial yang ada seperti Instagram, WhatsApp dan Facebook, kami mendapati bahawa perbezaan jantina antara lelaki dan perempuan adalah sangat tipis. Ini menunjukkan bahawa tidak kisahlah jantina perempuan mahupun lelaki, kedua-duanya sama cenderung terhadap isu ini. Pergaulan dalam bahasa Arab disebut sebagai ikhtilat yang bererti bercampur. Pergaulan bermaksud bergaul atau bercampur di antara lelaki dan perempuan ajnabi iaitu yang sah berkahwin di satu tempat melalui interaksi dalam bentuk pandang memandang atau perbuatan di antara individu dengan individu yang lain. Hal ini bermakna ia berlaku antara 3 orang atau lebih. Hukum asal pergaulan dalam Islam adalah haram. Namun demikian, pengharaman ini tidak didasarkan kepada nas yang sahih. Pengharamannya hanya diasaskan kepada hukum lain yang pada asalnya dikhususkan bagi kaum wanita kerana dalam hukum-hukum terbabit terdapat unsur-unsur pergaulan antara lelaki dan wanita ajnabi. Hukum-hukum yang dimaksudkan adalah larangan berkhalwat dan musafir tanpa mahram, solat berjemaah di masjid bagi wanita, hukum jihad bagi wanita-wanita dan hukum solat Jumaat bagi wanita. Berikut merupakan pecahan mangsa mengikut umur dan statistik kes pembuangan bayi bagi tahun 2014 hingga 2018. Mengikut data, umur bayi yang baru lahir lebih kerap menjadi mangsa kes pembuangan bayi berbanding daripada bayi yang masih berbentuk janin. Dengan data 435 membuktikan bayi yang baru lahir lebih kerap menjadi mangsa kes pembuangan bayi daripada bayi yang masih dalam berbentuk janin iaitu 142. Statistik kes pembuangan bayi bagi tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan. Sebanyak 14 negeri yang terlibat dalam kes ini telah mencatatkan rekod sebanyak 577 kes. Dalam banyak-banyak negeri, negeri Selangor telah mencatatkan rekod yang tertinggi iaitu sebanyak 135 kes berbanding negeri-negeri yang lain. Baru-baru ini kita telah digemparkan dengan sebuah berita tentang seorang da'i yang telah ditahan atas siasatan dakwaan merogol seorang gadis di sebuah rumah di Shah Alam. Mangsa perempuan yang berumur 23 tahun itu telah dipercayai keluar bersama suspek menaiki kereta
jenis BMW untuk membuat perbincangan tentang kemurungan yang dihadapinya mengikut kaedah perubatan Islam. Terlebih dahulu, mangsa telah dibawa ke kedai makan sebelum suspek telah membawanya balik ke rumah dengan alasan untuk membuat penerangan yang lebih mendalam tentang kemurungan yang dihadapinya. Di sini kita dapat lihat betapa besarnya topik pergaulan bebas ini, di mana berdua-duaan itu seperti tunjang utama kepada kes-kes zina, kes-kes rogol dan sebagainya. Oleh itu, umat Islam amatlah menitik beratkan umatnya supaya menjaga pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan tidak sewenang-wenangnya mengikut orang yang bukan mahram tanpa membawa mahram kita sendiri untuk mengelakkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Apakah itu definisi pergaulan bebas? Dari segi bahasa, pergaulan bebas bermaksud interaksi antara individu dan individu atau kelompok, manakala bebas bermaksud terlepas dari kewajipan dan tuntutan agama. Dari sudut pandangan Islam, pergaulan bebas merupakan pergaulan yang tidak menjaga batas, iaitu dipanggil sebagai ikhtilat dalam bahasa Arab, dan ia termasuklah tidak menjaga pandangan mata mereka terhadap ajnabi, iaitu orang-orang yang boleh dikahwini atau bukan mahram mereka. Berikut adalah merupakan pergaulan-pergaulan bebas yang berlaku dan akan memberikan impak yang buruk jika berlanjutan. Bertemu dan berkenalan ketika lepak. Mereka telah bertukar nombor dan sering berbual antara satu sama lain menerusi aplikasi-aplikasi media sosial yang ada. Dari sini bermulalah kisah mereka untuk mengenali satu sama lain dengan lebih rapat. Daripada mereka mula bertukar-tukar mesej, kini mereka berani untuk bercakap menerusi panggilan video. Sampai satu tahap, mereka merasakan diri mereka terlalu akrab sampaikan si gadis rasa tidak perlu lagi dia mengenakan tudung ketika bercakap dan berbual dalam panggilan video tersebut bersama rakan lelakinya. Perkenalan yang niatnya ingin berkawan akhirnya membawa kepada kemungkaran Allah SWT kerana melanggar perintahnya untuk menutup aurat. Apabila mereka sudah akrab, hubungan yang dianggap sebagai persahabatan itu bertukar menjadi hubungan percintaan. Mereka akan lebih sering bertemu di luar secara berdua-duaan dan kebanyakan hubungan mereka akan didorong oleh nafsu. Sehinggakan berpegangan tangan sedangkan mereka belum berkahwin. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh untuk seseorang lelaki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan, melainkan bersama-sama dengan mahram perempuan tersebut. Lepak adalah aktiviti yang sering dilakukan oleh masyarakat kita sekarang, terutamanya remaja. Ia merupakan definisi secara bersosial kini, namun kita sering lupa untuk menjaga pergaulan kita sesama jantina lain. Apabila keluar bersama rakan-rakan yang berlain jantina, kebarangkalian perlakuan kurang sopan akan berlaku seperti duduk secara berdua-duaan, tidak menjaga dan menutup aurat dengan sempurna, tidak menjaga dan menundukkan pandangan, dan bercakap dengan nada suara yang menggoda atau secara kasar yang mampu mengguris hati seseorang. Antara perkara yang sering berlaku ketika melepak ialah mereka sering duduk secara rapat dan terjebak dengan perkara yang tidak baik seperti merokok, menghisap shisha, mengambil barang yang terlarang dan sebagainya. Clubbing merupakan antara aktiviti lain yang biasanya berasal dari pengaruh rakan sebaya dan ia merupakan kesan daripada pergaulan bebas. Ia juga akan membawa kepada kesan buruk yang lain seperti minum arak, terjebak dengan najis dadah dan boleh membawa kepada seks bebas. Hal ini berlaku kerana mereka terlampau leka dengan hiburan sehingga melanggar perintah agama. Pengaruh rakan sebaya juga menyumbang kepada isu pergaulan bebas ini. Remaja yang mulanya hanya ingin mengikuti rakan sebaya tetapi akhirnya akan membawa padah.
Ajakan yang kononnya sebentar dan diterima baik oleh kerana sifat ingin mencuba, akhirnya akan membawa remaja tersebut di lembah pergaulan bebas dan seterusnya dikuatiri akan bertukar menjadi sesuatu yang tidak diingini. Dan inilah juga yang sering berlaku kepada remaja kita. Perkara-perkara yang ditunjukkan tadi bermula dari perkara yang kecil dan dianggap normal oleh masyarakat sekarang, dan ia membawa kepada kesan jangka panjang yang lebih buruk sehingga dapat merosakkan kehidupan seseorang itu. Kita boleh melihat kesan perkara tersebut dari segi kesihatan mental dan juga fizikal pada mereka yang mengalami perkara-perkara yang tidak diingini itu. Kesan pada fizikal mereka apabila melakukan perkara-perkara tersebut antaranya boleh menyebabkan mereka terinfeksi dengan jangkitan HIV dan AIDS hasil daripada seks bebas. Manakala kesan utama menghisap rokok atau shisha akan membawa kepada kerosakan paru-paru. Dari segi kesihatan mental pula, ia boleh membawa kepada seseorang itu menghidapi penyakit, gangguan stres pasca trauma, PTSD dan kemurungan akibat kesan daripada aktiviti-aktiviti tersebut. Oleh itu, kita hendaklah mencegah daripada terlibat dengan pergaulan antara berlainan jantina jika tiada urusan yang penting kerana ia boleh membawa kepada kesan jangka panjang yang lebih buruk. Berdasarkan daripada keadaan sekeliling dan juga norma-norma baru dalam kehidupan seharian kita yang terkini, pergaulan bebas itu sememangnya merupakan sesuatu yang hampir yang bercorak normal dalam masyarakat kita, kerana seperti kita lihat bukan sahaja remaja, bukan sahaja kanak-kanak, malah orang dewasa juga, malah warga emas juga turut terlibat dengan penggunaan media sosial yang semakin berleluasa lah. Jadi sedikit sebanyak perkara-perkara seperti ini ataupun penyumbang-penyumbang lain kita panggil sebagai punca di mana turut memberi impak kepada pergaulan kita seharian. Dan apa yang boleh kita cakap melalui pergaulan bebas ini, sememangnya semakin normal kita pandang dalam masyarakat sekarang berbanding dengan masyarakat dahulu. Masih ada nilai-nilai kesopanan dalam setiap pergaulan itu. Itu sahaja. Baiklah, apa faktor yang mendorang pergaulan bebas tersebut? Yang pertama mungkin disebabkan oleh faktor persekitaran. Mungkin mereka ini dibesarkan dalam keluarga yang tidak terlalu menitik beratkan tentang pergaulan yang sepatutnya antara lelaki dan perempuan. Jadi apabila mereka besar, mereka jadi tidak kisah. Mungkin juga mereka tidak tahu akan cara pergaulan yang betul. Dan selain itu, mungkin juga faktor rakan sebaya. Mungkin mereka lihat rakan sebaya mereka ini tidak terlalu kisah akan pergaulan yang baik sesama lelaki dan perempuan, maka mereka lihat itu satu perkara yang biasa. Bila mereka melihat itu satu perkara yang biasa, jadi mereka akan terikut pengaruh kawan tersebut. Kita dapat tengok dekat dalam berita sekarang pun masalah kes-kes sosial makin berleluasa lah. So memang nampak asalnya setakat macam bergaul, nampak macam innocent je lah kan antara lelaki dengan perempuan ke apa. Tapi kita tak tahu later on benda tu boleh menjadi membuat tu yang kadang-kadang kita tengok dalam berita pun ada kes yang sampai rogol, ada yang sampai kes buang anak, pembunuhan, dan untuk menjaga muka pun sometimes dia akan menyebabkan kepada pembunuhan orang-orang yang tak bersalah akibat nafsu serakah lah. Jadi saya rasa itu yang paling hyperbola punya kes, but benda tu sedang berlaku. Kita perlu kembali kepada jalan hidup, kepada Islam. Islam menitik beratkan hubungan kekeluargaan. Islam menitik beratkan
keharmonian rumah tangga antara suami dan isteri, isteri dan suami, hubungan antara ibu bapa bersama anak-anak, hubungan antara adik-beradik. Apabila institusi keluarga ini kukuh, maka saya percaya hubungan ataupun pergaulan bebas ini dapat dihindarkan. Pergaulan bebas ini ataupun pergaulan bebas ini perlu juga diajar macam bersosial dengan masyarakat. Bagaimana cara kita bersosial dengan masyarakat. Kalau kita tidak mengajar anak-anak kita cara bersosial dengan kawan-kawan, dengan masyarakat, dengan kawan-kawan lelaki, dengan kawan-kawan perempuan, mereka mungkin tidak tahu niat seseorang untuk memperdayakan mereka. Bila kita dah ajar, orang ni dia pandai macam orang cakap, macam mana dia datang, cara dia nak menipu kita, ataupun apakah orang ni jujur. Jadi mereka akan tahu cara seorang yang datang tu dengan tujuan apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk, yakni yang membawa kepada kerosakan.